Kita tak boleh tawakal sahaja, lepas tu dia ibarat macam kita nak cross road, tak apalah aku tawakal. InsyaAllah Allah nak selamatkan aku. Cubalah. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Ibrahim, apa khabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. saya on the way ke sana ya. Okey, jumpa nanti. Okey, Assalamualaikum. Hai, nama saya Ustaz Zahid Zain. Nak tahu jadual seharian saya? Apa ada dalam kalender saya hari ini ya? Jom ikut Ustaz. Dengan situasi COVID-19 sekarang ini, para pekerja barisan hadapan kita sedang bekerja sedaya upaya untuk mencegah dari penularan virus. Apakah perkara dan pengalaman yang sedang mereka hadapi? Bersama saya pada hari ini, Ustaz Ibrahim daripada Masjid Al-Falah. Apa perkara-perkara yang diambil? So far ni kita ikut apa yang disarankan kepada kita lah. Yang pertama, bila sebelum datang ke masjid, ambil temperature dahulu, tengok suhu badan. Kalau tinggi ataupun demam, sebaiknya jangan datang. Dan kedua, kita sarankan untuk bawa sejadah ataupun bawa sarung dan juga telekung untuk muslimah. Sebab kita sekarang Al-Falah kita dah tak provide sarung ataupun telekung untuk kira reduce ataupun minimize penularan virus inilah. Kita cuba apa yang kita mampu. Ketiga, kita tidak lagi ini kira isu paling hangat Ustaz. Tidak bersalaman selepas solat ataupun kita dengan jemaah kita cuba kurangkan salam. Ada imam dianggap sebagai imam yang sombong dengannya. Adalah kata ni sombong, tak salam ataupun takut virus dan sebagainya lah. Kita pun sebenarnya kekok. Biasalah kita dah lepas solat mesti bersalaman. Itu satu perkara yang biasa kita lakukan, dan bila tiba-tiba untuk tak buat, kita rasa kekok. Tapi kalau itu ada antara cara untuk kita bantu untuk menangani virus ini, dan pada masa sama kita pun tak nak jadi penyebab virus ini menular. Kita disinfect tempat solat kita yang mana dulu kalau kita buat dalam seminggu sekali pembersihan, kita dah kerapkan maybe sehari daily ataupun mungkin dua hari sekali. Dan kita pun saya rasa banyak masjid dah siapkan disinfektan, dah sediakan mask sekiranya perlu. Dari segi pembersihan, kalau kita nampak noja-noja kita ni lebih kerja keras sikit daripada sebelum-sebelum ni lah. Memang mereka kerja keras, cuma sekarang ni lebih banyak lagi nak kena pastikan kebersihan dari segi wiping, mopping, disinfect tempat-tempat yang ada. Dan saya percaya kalau di masjid-masjid pun kita sekarang dah boleh lihat hand sanitizer di tempat-tempat yang strategik untuk jemaah bila keluar masuk. Saya juga diberitahu Masjid Al-Falah ni Al-Quran yang diletak di rak-rak juga dibersihkan. Kita dibersihkan, boleh tahan selalu jugalah. Kita kerapkan dalam pembersihan kita ni, sebab kita pun pasti tak ramai orang pegang Quran untuk baca, sebab sekarang boleh pakai smartphone untuk baca Al-Quran. Ya, kalau kita lihat dari segi tawakal, dalam hadis yang saya rasa di khutbah Jumaat banyak dikongsikan, iaitu sebelum tawakal tu perlu ada usaha. Sebagai contoh yang dalam hadis tu, ikat tali unta tersebut, kemudian tawakal. Jadi sama juga apa yang masjid lakukan. Kita kurangkan human interaction semana yang mampu. Kita pun ada ambil langkah-langkah berjaga, dan itu kira sebagai satu usaha sebelum tawakal. Dan tawakal ni perlu didampingi dengan usaha. Kita tak boleh tawakal sahaja, lepas tu dia ibarat macam kita nak cross road, tak apalah aku tawakal. InsyaAllah Allah nak selamatkan aku. Cubalah. InsyaAllah jumpa Allah tu. Betul. Tawakal tu adalah menyerahkan sesuatu kepada Tuhan setelah kita berusaha kan. Jadi setelah kita berusaha, melihat bahawa usaha kita ni sudah dilakukan dengan begitu baik, kemudian kita serahkan segala sesuatu qada dan qadar dia kepada Allah kan. Jadi kalau kita tak usaha, kemudian masyarakat kita jatuh sakit, itu bermaksud sudah terjadi takdir Allah SWT. Tapi permasalahan dia, kalau kita tidak berusaha untuk menjaga, kemudian kita sakit, itu
Maknanya mengundang bala bencana sendiri Tak bertanggungjawab tu. tak bertanggungjawab. Betul Tak betul. bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab. Seolah-olah sudahlah kita tawarkan kepada Allah. Usahanya mana? Betul. Sebagai satu masyarakat, amat penting untuk kita sama-sama membantu dan juga menjaga diri kita masing-masing supaya kita sama-sama dapat keluar daripada permasalahan ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan usaha kita bersatu padu ini, kita dapat melalui masa-masa sukar ini dengan baik, insya-Allah.